Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Seramai 50 warga sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan Telaga Pitas yang terbabit dalam insiden kebakaran di Kampung Telaga Pitas menerima sumbangan wang tunai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Persatuan Wanita Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Pewanis. Sumbangan disampaikan Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Haji Maimunah Haji Suhaibol di Dewan Kampung Telaga Pitas. Penerima terdiri daripada 20 pelajar dan 5 guru termasuk anggota kumpulan pelaksana yang terbabit dalam kebakaran di Kampung Telaga baru-baru ini dan 25 pelajar yang terlibat kebakaran di kampung sama pada November 2014. Setiap pelajar menerima RM300 manakala RM1,000 bagi guru dan anggota kumpulan pelaksana terbabit. Haji Maimunah yang ditemui pemberita RTM memberitahu sumbangan itu adalah hasil daripada tabung bencana alam warga pendidikan yang diwujudkan sejak 2013, hasil idea Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Jem Alip. Tabung ini kita dapatkan dana daripada kutipan sumbangan ikhlas derma daripada semua warga pendidikan di negeri Sabah, dan tabung ini kita gunakan untuk membantu warga pendidikan yang ditimpa bencana. Penerima yang ditemui nyata terharu atas keprihatinan pelbagai pihak yang menyalurkan bantuan kepada mereka. Mereka juga sempat berkongsi detik cemas ketika itu. Dekat sekolah, masa itu nampak api besar, jadi terus berlari pergi rumah masing-masing, selamat apa yang dapatlah. Masa itu di rumah tidur, lepas itu terbangun, tiba-tiba dekat tingkap sudah api, jadi lari. Berterima kasih di atas keprihatinan daripada Jabatan Pendidikan Sabah, Perwanis. Senang sedih lah perasaan kakak, tapi walaupun terima kasihlah atas sumbangan kamu walaupun keadaan saya begini. Kebakaran 23 Januari lalu memusnahkan 16 rumah serta 2 bangunan kedai dan mengakibatkan 20 ketua keluarga terjejas dan kehilangan tempat tinggal. Majlis penyampaian sumbangan ini turut dihadiri pengerusi Pewanis Datin Zahara Chong. Kejayaan cemerlang dalam pelbagai bidang yang dicapai para pelajar pembimbing rakan sebaya PRS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tenggilan, Tuaran kini menjadi contoh dan ikutan pelajar lain untuk sama-sama mengecap kecemerlangan. Menurut Pengetua SMK Tenggilan, Justin Rumpot, 80% daripada ahli PRS di SMK Tenggilan dipilih daripada kalangan pelajar sederhana, manakala 10% pelajar cemerlang dan masing-masing 5% pelajar kategori berisiko dan pendidikan khas. Di setiap kategori ini, diorang mempunyai peranan dan fungsinya sendiri. Jadi yang cemerlang itu sudah tentu dia akan membimbing yang cemerlang supaya dia tidak kekok dan sebagainya. Yang sederhana ini dia punya, karena dia sama label dia yakin dengan rakan itu. Dan saya sangat yakinlah dan dengan peranan PRS ini. Beliau ditemui pemberita RTM selepas majlis penyerahan watika pelantikan kepada 140 pelajar PRS dan pelancaran pembelajaran abad ke-21 di SMK Tenggilan, Tuaran. Kebaikannya sungguh bagus, tapi saya mau belajar sungguh-sungguh lah supaya saya dapat belajar yang terbaik. Dapat meningkatkan lagi punya communication skill, bertambah yakin. Dari dulu malu-malu, sekarang apabila ikut PRS dapat bimbingan dari konselor, terus ada keyakinan diri sudah untuk bantu diri, seterusnya bantu orang lain. Sebelum ini saya selalu ikut kawan yang tidak baik. Saya boleh merubah diri saya menjadi yang terbaik. Saya menjadi lebih berbakat, lebih menonjol, dapat communication skill, lebih menonjol daripada pelajar yang lain. Oke, tugas kamu sebagai PRS? Saya menjadi pengerusi dan mengajak pelajar yang lain menjadi yang terbaik. Program PRS melatih para belia dan remaja menguasai kemahiran membantu agar mereka dapat membimbing rakan pelajar yang memerlukan bantuan sama ada dalam aspek mental, sosial atau emosional, sekaligus melatih mereka untuk membantu diri sendiri.
Namun, di sebalik kejayaan para pelajar pembimbing rakan sebaya PRS SMK Tenggilan Tuaran, banyak cabaran dan pengorbanan yang dilakukan guru-guru PRS untuk mencapai matlamat PRS, khususnya melibatkan para pelajar pendidikan khas. Bagi guru-guru PRS ini, kejayaan membimbing pelajar menjadi individu lebih berguna dan berkeyakinan adalah matlamat paling utama. Tapi apabila kita berjaya menarik mereka untuk melibatkan diri dalam program-program anjuran PRS, memang sebagai seorang guru kepuasan itu memang kami tidak dapat gambarkan kerana secara tidak langsung kami dapat melihat hasil daripada usaha dan juga kerjasama daripada guru-guru PRS ini membimbing pelajar untuk menjadi individu yang lebih berguna. Bila pelajar pendidikan khas ini memperoleh keyakinan diri yang sama dengan pelajar perdana. Nah, disebabkan pelajar pendidikan khas ini adalah pelajar istimewa, jadi biasanya mereka mempunyai keyakinan diri yang kurang. Tetapi melalui PRS, aktiviti yang kami buat, akhirnya pelajar ini membina keyakinan diri mereka yang tinggi sama dengan pelajar perdana. Antara kejayaan PRS SMK Tenggilan ialah dinobatkan Naib Johan Kebangsaan dalam pertandingan amalan kaunseling terbaik Kementerian Pendidikan Malaysia 2015, pengurusan PRS Cemerlang Negeri Sabah 2015 dan PRS Cemerlang Daerah Tuaran. Mereka juga berjaya menjuarai pertandingan Toyota Eco Youth TEI Kebangsaan selain dinobatkan pembentang terbaik TEI dan website TEI terbaik. Dalam perkembangan berkaitan, SMK Tenggilan juga akan memberi perhatian dan fokus utama kepada program pembelajaran abad ke-21 selaras transformasi pendidikan negara. Menurut Pengetua SMK Tenggilan Justin Rumpot, Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Tenggilan yang diketuai Stanley S. Misun diberi tanggungjawab untuk menyelaras program tersebut bermula tahun ini. Dengan persediaan dan semangat yang ada, kami sangat yakin kami boleh mewujudkan 4 kelas atau 5 kelas mengikut tingkatan yang akan menjadi perintis kepada kelas abad ke-21 ini. Antara ciri-ciri pelajar abad ke-21 ialah celik dalam semua bidang, sama ada akademik maupun teknologi maklumat. Pelajar juga perlu berupaya membuat hubung kait antara subjek yang dipelajari dengan keadaan sekeliling, bijak menyoal guru ketika di dalam kelas dan yakin untuk berkomunikasi, terutama dengan guru dan rakan-rakan. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Norlela di Angkasa Puri.